Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Bushra binti Tajuddin daripada Bahagian Teknologi Maklumat, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Hari ini saya akan berikan sedikit penerangan ataupun kita demo lah mengenai sistem bagaimana kita nak menggunakan sistem IDEAL ni. Sistem IDEAL ni adalah sistem Integrated Data Electronic Bond and Lending ataupun nama singkatannya adalah IDEAL. Okay, sistem ni kita wujudkan untuk membekalkan maklumat terkini mengenai lesen dan permit iklan, kredit komuniti dan pajak gadai. Okay. Alright. Kenapa kita buat sistem ni sebenarnya adalah untuk memudahkan proses permohonan lesen dan juga permit iklan dan juga proses penghantaran laporan penyata transaksi bagi kredit komuniti dan pajak gadai. Okay. Untuk proses permohonan lesen dan permit iklan ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu buat permohonan lesen ni untuk pembaruan lah. Untuk pembaruan, kalau tak silap saya 2 tahun sekali kan. Dan manakala penghantaran laporan penyata transaksi ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu buat setiap tahun, iaitu sebelum 1 Februari. Betul kan? Okay. Kemudian kita disebabkan ini, kita pun tengah menghala ke arah digital. Jadi kita develop lah sistem ni untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan menghantar proses untuk menghantar laporan penyata transaksi ni. Okay? Dan seperti yang diterangkan oleh Encik Tuan Azam tadi, sistem ini kita dibangunkan secara dalaman in-house oleh KPKT sendiri. Okay? Alright. Saya berikan sedikit gambaran iaitu berapa. Sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 5 modul. Okay, 5 modul utama lah dalam sistem IDEAL ni. Pertama adalah permohonan lesen baru. Okay, kemudian modul kedua adalah permohonan permit iklan baru. Modul ketiga adalah permohonan pembaharuan lesen, permohonan pembaharuan permit iklan dan juga modul laporan penyata transaksi. Okay, untuk kita panggil ni versi pertama lah. Versi pertama ni kita ada 5 modul ni. Dan akan datang kita ada modul-modul lain lagi ya. Okay. Untuk macam saya terangkan tadi, untuk pagi ni kita akan tengok permohonan lesen baru, permohonan permit iklan baru. Okay. Kemudian saya akan bagi tunjuk sikit juga macam mana nak akses. Okay. Petang kita akan tengok pembaharuan lesen dan laporan penyata transaksi. Okay. Alright. Untuk tuan-tuan dan puan-puan nak akses sistem adalah melalui ideal.kpkt.gov.my. Okay, ini adalah halaman utama bagi sistem IDEAL ni. Tapi untuk demo ni, untuk hari ni, saya akan guna test.kpkt.gov.my/ideal. Sebab ni kita bukan guna data yang sebenar, jadi saya tak boleh guna sistem sebenar lah. Kita create satu test system untuk buat demo ni, okay? Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan guna nanti, mesti guna yang ideal.kpkt.gov.my, okay? Alright, saya berikan sedikit penerangan pasal akses pengguna. Untuk akses pengguna, kita menggunakan ID pengguna adalah nombor kad pengenalan tuan-tuan dan puan-puan. Nombor kad pengenalan pengarah, okay? Mesti pengarah lah sebab kita hanya allow pengarah sahaja untuk akses sistem ni. Okay? Dan kata laluan pula akan apabila ID pengguna telah di-create oleh KPKT, tuan-tuan akan dapat kata laluan melalui email yang telah tuan-tuan dan puan-puan daftarkan. Okay? Tapi untuk siapa-siapa yang belum terima, mungkin kami belum create lagi sebab kita terima banyak, so kita perlu buat daftar satu-satu. So mana yang belum tu harap sabar sebentar, nanti akan dapat. Okay? Ataupun mungkin ada yang macam Cik Fazil mention tadi, kata mungkin ada yang bagi kad pengenalan salah, tersilap kan, sebab tulisan kadang-kadang kita tak berapa clear kan. Ataupun email yang sama, okay, email yang sama memang tak dibenarkan sebab seorang sepatutnya satu email je lah. Okay? Alright. Sebab kita tak nak nanti kalau email yang sama, takut nanti orang lain sebenarnya yang pakai email tu. Tapi
orang lain dapat. Macam tu. So kita tak benarkan, sama dia sama konsep macam kad pengenalan, seorang je boleh. Satu kad pengenalan dan satu email. Okay? Alright. Okay, sekarang saya akan demo sistem. Sebentar ya. Okay, habis. Alright. So, saya akan demo sistem. Okay. Macam yang saya terangkan tadi, saya akan guna test.kpt.gov.my. Ini adalah kita punya testing server. So, disebabkan saya hanya akan masukkan data-data yang bukan data sebenar, jadi saya guna server ni. Tapi untuk tuan-tuan dan puan-puan, mesti guna www.ideal.kpt.gov.my. Okay? Alright. So, ini adalah halaman utama untuk sistem Ideal. So, kita akan nampaklah gambar macam ni. Tuan-tuan akan nampak yang sama macam apa yang tuan-tuan nampak sekarang ni bila masuk ke ideal.kpt.gov.my. Okay? Ini adalah halaman utama dia. Kemudian, kita ada kat sini ada 4 button tau. Okay? Button yang pertama adalah permohonan lesen baharu pemberi pinjam wang. Button kedua adalah permohonan lesen baharu pemegang pajak gadai. Kemudian button untuk semakan status permohonan lesen baharu. Kemudian adalah akses pengguna sedia ada. Okey. Kat sini saya perlu terangkan sedikit untuk button yang ni, permohonan lesen baru dan pinjam wang, permohonan lesen baru pemegang pajak gadai dan juga button semakan status permohonan lesen baru adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mempunyai ID. Maksudnya kita hanya beri ID, KPKT hanya akan beri ID kepada semua syarikat-syarikat yang telah berdaftar dan berlesen dengan KPKT. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah daftar, dah ada lesen dengan KPKT, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat akses pengguna. Okay? Tapi yang belum ada, yang baru nak apply lesen apa semua, mereka akan masuk melalui sini. Okay? Contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buka syarikat baru, okay. Nak buat contoh, bukanlah buka syarikat baru, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah ada syarikat, kemudian nak buka, betul lah nak buka syarikat baru dan nak buka kedai baru lah maksudnya kan. Nak buka kedai baru, walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah ada lesen, contoh dekat Putrajaya, kemudian nak buka dekat KL, so perlu apply permohonan lesen baru pemberi pinjam wang. Tu kira macam tuan-tuan dan puan-puan belum ada lagi lah sebab kat kedai itu belum ada. Contoh kalau macam tu kena buat permohonan baru. Okay? Siapa yang dah ada tu dia akan dapat akses pengguna. Nanti saya akan terangkan mengenai akses pengguna. So sekarang untuk pagi ni kita akan tengok permohonan lesen baru pemberi pinjam wang. Okay? Alright. Macam mana nak apply lesen baru untuk pemberi pinjam wang? Tuan-tuan dan puan-puan perlu klik pada button ni. Okay? Permohonan lesen baru pemberi pinjam wang. So, klik sini. Okay. Bila klik sini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat makluman macam ni. Okay. Kat sini kita terangkan sedikit mengenai proses macam mana nak apply permohonan lesen baru ni. Okay? Alright. Pertama, kita ada 3 borang kat sini. Borang pertama iaitu masukkan maklumat umum dan juga pengesahan nombor pendaftaran syarikat. Kemudian yang kedua adalah borang yang kedua adalah masukkan maklumat asas seperti alamat pendaftaran, alamat operasi, koordinat dan lain-lain. Okay? Kemudian borang yang ketiga adalah untuk masukkan maklumat ahli lembaga pengarah, pemegang saham, setiausaha dan juga kita nak muat naik dokumen lampiran yang diperlukan. Okay. Kat sini juga kita ada bagi sedikit peringatan di mana tuan-tuan dan puan-puan mesti mengisi ketiga borang ini. Sebab kalau tak silap saya ada juga company yang diisi borang satu je. Lepas tu dia tak buat sampai habis. Jadi memang kita tak terimalah borang tu. Okay, kita anggap sebagai tidak lengkap. Jadi kalau nak isi borang kena isi sampai habis. Okay?
sampai 3 borang. Okey. So untuk lepas tuan-tuan dan puan-puan dah isi borang ketiga, kita akan dapat, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu email. Okey. Email pasal nombor rujukan lah. Nombor rujukan. Right? Kemudian untuk mudahkan lagi proses muat naik ni, kita ada tulis kat sini juga, ini adalah kita ada bagi tahu juga kat sini, kita beri peringatan kat sini, ini adalah ada 4 dokumen yang perlu tuan-tuan dan puan-puan muat naik. Okay, ni mandatory lah maksudnya. So kalau tak ada, tak isi, tak masukkan salah satu daripada 4 ni, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh nak hantar borang. Okay. Alright. Dekat sini juga okey. Cuba tengok kat bawah ni akan ada untuk rujukan lanjut bagi proses permohonan, sila rujuk manual di sini. So kalau klik sini akan nampak ni adalah manual lah. Okey. Ni adalah manual untuk tuan-tuan dan puan-puan refer lah. Okey. Kita ada jugalah manual secara dokumen. Okey. Alright. Kemudian klik pada, okey, bila kita nak daftar, klik pada daftar permohonan. Alright. Okey. Bila klik pada daftar permohonan, alright. So sekarang saya masukkan contoh nama organisasi contoh saya letak Putrajaya PPW Sendirian Berhad. Contoh. Okey. Kemudian masukkan nombor pendaftaran organisasi. Nombor pendaftaran organisasi ni sebenarnya adalah nombor SSM. So kita ada, sebab kita dapat tahu daripada SSM ada nombor pendaftaran baru sekarang ni. So ada juga yang lama nombor dia pendek. So nombor yang baru tu dia panjang. So kita masukkan kat sini nombor SSM yang baru. Okey. Nombor SSM yang baru saya masukkan je. Ni kalau tak silap saya dia lebih kurang macam ni. Nombor dia. Okey. Kemudian kalau ada nombor SSM yang lama, tu kalau ada. Kalau tak ada tak apa, boleh tinggalkan. Kemudian contoh kat sini saya masukkan email. Okey. Putrajaya PPW contoh @gmail.com. Okey. Alright. Dekat sini juga kita kena masukkan captcha lah. Ni untuk keselamatan sebab kita tak nak robot yang masukkan banyak-banyak permohonan. So kita kena masukkan captcha ni. So CZ9XB. Okey. So sekarang saya dah masukkan maklumat ni. Oh ya, sebelum tu saya tunjuk juga kita ada lampirkan kat sini untuk tengok senarai semak permohonan lesen baru di sini. So boleh klik sini. Contoh. Okey. Ini adalah dokumen untuk permohonan lesen baru pemberi pinjam wang. So kat sini selain daripada yang tadi tu, yang saya bagi contoh sebelum mula-mula tadi, dekat sini pun akan ada dokumen dia lah. So tuan-tuan puan boleh rujuk juga dekat sini. Ni kira macam checklist lah. Okay. Checklist untuk permohonan lesen baru ni. Okay. Alright. Oh, sebelum tu biar saya buka email sekejap. Okay. Saya buka email sekejap sebab saya nak tunjuk kat tuan-tuan dan perempuan. Okay, bila saya apply ni, okay, bila saya klik seterusnya, sekarang saya dah isi maklumat kan. So saya klik seterusnya. Okay. Okay. So saya dah dapat ke borang kedua. Tadi borang pertama, so ni adalah borang kedua. So bila saya masuk sini, sebenarnya sistem dah hantar email tau pada tuan-tuan dan perempuan. Contoh sekarang ni saya cek email saya. Okay, nampak tak? Saya dapat
maklumat permohonan lesen. So maksudnya sekarang ni, bila tuan-tuan dah isi, tapi contohnya lah, tuan-tuan isi borang satu je tadi, lepas tu tutup. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh sambung semula sebab kita ada bagi email dekat sini. So untuk sambung tu, klik je link kemas kini seterusnya. So bila klik ni nanti, dia akan pergi balik ke page ni. Okay? So make sure lah tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan lagi. Kalau dah tiba-tiba buat sampai borang satu je, kemudian tertutup ke apa, kita tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya akan dapat email. So boleh teruskan semula permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Alright. Kemudian ni adalah borang kedua di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu isi maklumat organisasi, cadangan alamat premis, butiran modal, sumber kumpulan wang. Okay? Okay, kita isi satu-satu. Contoh kat sini taraf organisasi saya letak syarikat lah. Kemudian saya isi nombor telefon. Nombor telefon organisasi. Okay. Lepas tu masukkan alamat organisasi. Contoh okay. Postcode, saya masukkan maklumat postcode. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih negeri. Okay. Contoh saya pilih Putrajaya. Okay. Masukkan bandar. So bila tuan-tuan dan puan-puan pilih negeri itu, bandar dan daerah ni akan follow negeri, bandar dan juga daerah yang terdapat dalam negeri itu. Contoh saya pilih Putrajaya, so ada satu je lah. Kalau pilih Selangor, akan nampak negeri dan bandar di dalam Selangor lah. Okay. Kemudian saya masukkan cadangan alamat premis. Okay. Kita kena ada satu cadangan untuk alamat premis. Alright. So saya masukkan contoh. Saya copy je lah alamat ni. Tapi saya tukar. Alright. Contoh Kemudian okay. Pilih negeri Putrajaya. Okay. Bandar Putrajaya. Daerah Putrajaya. Okey, tadi ada yang tanya kan PBT tu apa? PBT tu adalah perbandaran lah. Kat mana tuan-tuan dan puan-puan nak buka kedai tuan-tuan dan puan-puan. Okey, contoh saya nak buka kat Putrajaya ni. So saya kena masuk perbandaran Putrajaya lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih Selangor contoh. Lepas tu dekat Subang Jaya. So kena pilih MP Majlis Perbandaran Subang Jaya lah kat sini. Okey. Dia depends lah. Contoh kalau saya masukkan negeri lain, dia akan tukar kat sini. Ikut PBT masing-masing. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga kena masukkan latitude koordinat dan longitude koordinat. Ni tuan-tuan sebenarnya boleh tengok dalam Google Maps lah. So daripada Google Maps tu kita boleh tahu latitude koordinat dengan longitude ni. So saya masukkan je. Saya tak check. Saya anggap je ni betul. Okay. Okay. Kemudian selepas kita dah masukkan semua maklumat mengenai organisasi kita dan juga cadangan alamat premis kita, so kita masukkan butiran modal. Okay, contoh saya letak kat sini. Okay. So kemudian lepas dah masukkan butiran modal, kita masukkan pula sumber kumpulan wang. Sama ada kita pinjam daripada bank ke, ataupun simpanan kita sendiri ke, ataupun kita buat pinjaman dengan kawan ke, keluarga ke. Okay. So kita masukkan. Contoh saya masukkan je lah. Okay. Tapi benda ni kena tally ya dengan kat sini. Modal berbayar tu. Okay. So sumber pinjaman. So sumber pinjaman ni adalah refer kepada sini. So saya contoh saya pinjam dengan keluarga saya lah. Saya letaklah keluarga. So kalau lain-lain, kalau tak ada maklumat tak apa, tulis je tiada maklumat. So tuan-tuan dan puan-puan kena isi semua maklumat ni. Kalau dah lengkap, boleh klik seterusnya. So bila kita klik seterusnya, okay.
Ini adalah borang yang ketiga. Okay, tadi ingat kan saya ada beritahu kita ada 3 borang. Borang pertama, kita isi maklumat mengenai organisasi kita, mengenai pendaftaran nama syarikat kita, kemudian kita punya nombor SSM dan sebagainya. Kemudian borang kedua pula kita masukkan mengenai organisasi kita, mengenai alamat, cadangan premis, kemudian modal kita, sumber kewangan. Okay, yang ketiga adalah maklumat mengenai senarai pemegang jawatan dan juga dokumen-dokumen yang kita perlukan. Okey. Untuk pemegang jawatan ni, kita perlu kalau tak silap saya kita allow untuk masukkan sekurang-kurangnya seorang pengarah dan seorang pemegang saham. Okey. Contoh sekarang ni saya masukkan seorang pengarah. Contoh ya. Kemudian saya pilih jawatan dia adalah pengarah. Okey. Jenis pengenalan dekat sini akan ada 3 jenis. Nombor IC, nombor SSM, nombor pasport. Sebab kat dalam senarai ni ada juga pemegang saham yang mungkin juga syarikat. Jadi sebab tu kita allow nombor SSM dekat sini. Kalau dia orang kan pengarah manusia lah, kita boleh guna IC, ataupun kalau dia bukan warga negara boleh masukkan nombor pasport. So saya sekarang ni saya pilih nombor IC lah. Nombor IC. Contoh okey. Alamat saya letak Seremban lah contoh. Tapi kalau ikutkan tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan nama alamat penuh ya. Tak bolehlah masukkan macam saya ni. Tapi saya masuk ringkas je lah. Seremban 2 contoh. Negeri Sembilan. Kalau ikutkan kena masukkan alamat penuh. Pekerjaan saya letaklah pengarah urusan contoh. Rakyatan Malaysia. So saya klik daftar. Okay. So bila saya dah masukkan tadi, dia akan masuk dalam list ni. Okay. So sekarang saya ada seorang pengarah dalam syarikat yang saya nak daftarkan. Kemudian mungkin saya ada seorang lagi pemegang saham, mungkin syarikat. So saya klik lagi daftar pemegang jawatan. Okay. Bila saya klik daftar pemegang jawatan, okay, saya masukkan nama syarikat lah contoh syarikat ABC Sendirian Berhad contoh. So saya pilih jawatan adalah pemegang saham. So dekat sini sebab dia adalah syarikat kan. Jadi pengenalan dia adalah nombor SSM lah. So saya masukkan nombor SSM. Saya masukkan je. Contohlah. Okay. Nombor SSM ni boleh guna nombor SSM lama atau nombor SSM baru. Tapi kalau ada yang baru, masukkan yang baru. Kalau yang lama, tuan-tuan dan puan-puan pakai yang lama, masukkan nombor yang lama pun tak apa. Okay. Kemudian alamat macam tadi saya cakap, kena masukkan alamat penuh lah. Okay, Subang Jaya contoh. Tapi alamat penuh ya, saya tak masukkan alamat penuh. Okay. Kemudian pekerjaan, sebabkan ini adalah syarikat, jadi kita tulis je tiada maklumat. Kerakyatan pun tak ada lah sepatutnya. So pilih tiada maklumat juga. Okay. Right. So bila dah isi semua, ini sebab nama syarikat, jadi kita klik daftar. Alright. Okay. So bila saya klik daftar, saya dah nampak ada 2. Tadi yang saya dah masukkan. So ada 2 pemegang jawatan dalam saya punya syarikat. Okay. Saya ada seorang pengarah dan seorang pemegang saham. Seorang lah kira 1 pemegang saham. Tapi dia adalah syarikat. Okay. Kemudian saya perlu masukkan dokumen. Saya perlu buat naik dokumen. So sekarang ni macam tadi saya ada beritahu, ini adalah dokumen-dokumen yang wajib diisi. Yang wajib dimasukkan. Okay. Alright. So mana yang ada tanda pangkah warna tanda X merah ni, maksudnya wajib. Yang tak ada tanda X merah, maksudnya kalau tak isi, kalau ada boleh isi, kalau tak ada pun tak apa. Macam tu.
Okay. So kalau ada, masukkan, bukan kalau ada, yang wajib ni memang wajib isi. So contoh saya ambil. Okay. Saya masukkan ni contohlah ni. Saya ambil je mana-mana. Oh, sebelum saya lupa, saya bagi tahu siap-siap. Kita hanya allow dokumen PDF sahaja. Okay. Dokumen lain kita tak allow masukkan. Cuma PDF sahaja. Okay. So make sure dokumen yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat naik tu adalah PDF. Okay. Alright. Kemudian saya masukkan semua yang wajib. Okay. Okay, actually kan, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh je ambil satu upload, ambil satu upload, ambil satu upload, dan boleh juga masukkan semua lepas tu upload pun boleh juga. So boleh dua-dua cara lah. Kalau nak masukkan satu-satu dan upload pun boleh, ataupun nak masukkan semua lepas tu baru klik upload pun boleh. Okay, so saya masukkan semua lepas tu saya upload. So bila dah upload, okay, tuan-tuan akan dapat warna tanda right ni dan tulis kat situ download dan berwarna hijau. Tadi warna merah kan? Dia tulis pangkah warna hijau, warna merah. So sekarang dah tukar warna hijau. So kalau warna hijau ni maksudnya dah okey. Tuan-tuan dan puan-puan dah masukkan semua maklumat-maklumat yang penting, yang perlu, wajib, mandatory untuk kita buat naik. Okey. So bila dah upload semua dah ready, okey. Kat bawah ni penting juga tuan-tuan dan puan-puan baca perakuan ni, sebab ini sebenarnya adalah follow kepada, saya tak ingat nama jadual tu, tapi ini adalah jadual A ke apa. Saya pun tak ingat. Tapi ini adalah borang tu lah. So perakuan kat bawah sekali tu akan ada sign. So kita akan buat benda yang sama juga kat bawah ni. So dia ada perakuan, saya klik, saya faham dan setuju dengan kenyataan di atas. Dan kemudian saya akan, semua dah okey, semua saya dah puas hati, saya pun klik hantar. Okey. Ini adalah syarikat yang saya apply tadi. Putrajaya PPW Sendirian Berhad. Okey. So kat sini penting juga tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bagi nombor rujukan permohonan dekat sini. So bila tuan-tuan dan puan-puan dah hantar ni, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat email. Sekejap saya check email, ada dapat tak? Okey, nampak kat sini. Kita ada satu email, Putrajaya PPW Sendirian Berhad. Okey, nombor rujukan permohonan ni adalah ini. So kita boleh juga, dia bagi juga link untuk semakan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link semakan ni ataupun okay, bila dah dapat ni, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan nak semak tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke laman utama ni. Okey, tadi kita nak buat permohonan, kita klik pada permohonan lesen baru pemberi pinjam kan. So sekarang saya pergi kat semakan untuk tahu apa status permohonan saya ni macam mana. So saya klik je, saya paste dekat sini nombor semakan tu, saya klik cari. Okey, ini adalah permohonan saya tadi. Putrajaya PPW Sendirian Berhad. So kalau BKKK, KPKT dah proses, tuan-tuan dan puan-puan akan tengok dekat sini. Tuan-tuan dan puan-puan akan nampak permohonan tuan-tuan dan puan-puan dekat sini. Okey, kita tunggu. Kita tengok sekiranya BKKK dah proses atau belum ya. Sekejap. Kita tengok.
cuba klik lagi cari. Tengok. Belum lagi. Sekiranya tu, permohonan tuan-tuan dan puan-puan dah diproses, status tu kat sini akan berubah. So saya minta Puan Adiba boleh tolong proses kejap tak? Putrajaya PPW Sdn Bhd. Sekejap ya, kita tunggu sekejap. Okey. Tunggu. Puan Diba tengah proses agaknya. Kita tunggu ya. Okey. Saya klik lagi. Okey. So sekarang Puan Diba dah proses. Dia kata proses saya sedang diproses. So tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kalau nak tengok makluman mengenai status permohonan baru sajalah ya. Permohonan baru memang dekat sini yang saya makan tadi. Okey? Dekat saya makan ni. So contoh saya klik lagi. So sekarang tengah proses kan. Kalau saya nak tengok secara detail pun boleh juga tengok buka tick button ni. Tapi sebenarnya dia cuma tunjukkan maklumat kita tadilah yang kita hantar tu. Okey, kemudian status permohonan tu. Okey, sekejap silap. Okey. Saya klik lagi cari. Balik. Okey, masih diproses. Kita tunggu Puan Diba untuk luluskan. Tengok kalau lulus macam mana rupa dia. Okey, kita tengok. Cari balik. Okey, dia bagi kelulusan bersyarat. Yalah, sebab bila tuan-tuan dan puan-puan dah apply, selalunya lesen baru kita ada kelulusan bersyarat. Okey, kelulusan bersyarat ni maksudnya secara generalnya tuan-tuan dan puan-puan dah dapat kelulusan lah, tapi ada beberapa syarat-syarat lain yang tuan-tuan kena penuhi, baru tuan-tuan dan puan-puan akan dapat kelulusan yang lulus lah dan boleh dibayar. So, okey, tak apa. Kita tunggu tengok kalau Puan Diba ada boleh luluskan. Okey. Kita klik balik. Okey. So nampaknya Puan Diba dah luluskan. So sekarang ni bila dah lulus, kita akan dapat maklumat bayaran kat sini 2,000. So sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan kena buat pembayaran dululah. Okey. So kalau buat pembayaran, dah buat bayaran nanti dia akan tukar pula kat sini status bayaran. So selalunya bila dah buat bayaran ni, selalunya setakat ni, buat masa ni, nak buat bayaran perlu ke KPKT dululah sebab kita belum lagi allow untuk online, untuk payment online. Okay. Okay. So kita kena pergi bayar dekat kaunter dululah buat masa ni. Okay, mungkin di masa akan datang kita akan upgrade lagi sistem kita untuk terima bayaran secara online. Okay. Kita minta Puan Diba untuk buat bayaran diterima boleh? Contohnya tuan-tuan dan puan-puan dah pergi ke kaunter di KPKT dan buat bayaran. So kita akan update jugalah. Kita tunggu Puan Diba untuk update. Okey. So sekarang ni bila bayaran dah diterima, dekat sini pun akan bertukar. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan dah buat bayaran. So bila tuan-tuan dan puan-puan dah buat bayaran, mereka akan proses untuk mencetak lesen tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So bila dah buat cetakan, okey, kita tengok pula bila
KPKT dah buat cetakan, macam mana status dia? Alright. Contoh sekarang ni Kandiba dah update. Okay, sebab tuan-tuan dan puan-puan dah buat bayaran dan kita pun dah cetak lesen. So tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ambil lesen di kaunter arah 1 KPKT. So macam inilah cara bila tuan-tuan dan puan-puan nak buat semakan untuk lesen baru ya. Nanti saya akan tunjuk macam mana untuk lesen yang untuk pembaruan lesen dan juga untuk permit iklan. Ni hanya untuk permohonan lesen baharu sahaja. Okay. So saya lupa pula nak terangkan tadi status-status yang ada dalam sistem ni. So memulanya bila tuan-tuan dan puan-puan dah apply, lesen, status dia akan jadi permohonan baru. Okay, bukan permohonan baru, permohonan diterima. So maksudnya bila dapat status permohonan diterima tu maknanya tuan-tuan dan puan-puan jangan risau sebab permohonan tuan-tuan dan puan-puan kita dah dapat dan kita dah terima, cuma kita belum proses. So kalau kita dah proses, kita akan update kepada sedang diproses. So akan tukarlah, status tu akan bertukar kepada sedang diproses. So kemudian bila dah sedang proses, kemudian contohnya tuan-tuan dan puan-puan dah dapat kelulusan. Kan? So bila dah dapat kelulusan, contoh untuk lesen baru ni adalah kelulusan bersyarat. So dia akan update lagi kelulusan bersyarat. Kemudian kelulusan bersyarat ni macam saya terangkan tadilah. Kelulusan ni basically tuan-tuan dan puan-puan dah dapat dah kelulusan. Cuma ada beberapa few things yang tuan-tuan dan puan-puan kena fulfill dulu. So bila dah fulfill semua tu, baru tuan-tuan dan puan-puan akan dapat kelulusan penuh. So bila dah dapat kelulusan penuh tu, status akan bertukar menjadi lulus. Itu beza dia, kelulusan bersyarat dengan lulus. So bila lulus, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh buat bayaran. Dia akan macam tadilah, akan ada bayaran kat sini kan. So bila dah tuan-tuan dan puan-puan dah dapat bayaran, kemudian tuan-tuan dan puan-puan pergi buat bayaran. So akan update lagi kat sini, bayaran diterima. So bila dah diterima, lesen akan diproses oleh BKKK untuk cetak lesen tu. So bila dah cetak, dah ready, mereka akan update status kepada sedia diambil. Okay? So bila dah sedia diambil tu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi ke KPKT untuk ambil lesen. Buat masa ni, kita punya kita punya cara untuk ambil lesen adalah pergi ke KPKT lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak boleh nak hadir untuk ke KPKT, tuan-tuan dan puan-puan boleh je contact KKK untuk arrange cara ambil lesen tu, cara yang lain lah. Sama ada nak secara pos ke ataupun secara pos berdaftar lah. Selalunya kalau pos berdaftar lah. Okay. Kemudian kalau dah dapat, dah ambil lesen, so lesen tuan-tuan dan puan-puan dah kira aktif. So bila aktif, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat akses kepada tapi bukan automatik ya dapat akses tu, tuan-tuan dan puan-puan kena apply ID untuk dapat akses. Okey, sekejap sebelum tu saya nak tunjuk. Tadi kan kita dah apply. Okey, tadi saya dah tunjuk dah tadi, kita dah hantar kan? Okey, kemudian saya nak tunjuk borang. Kan saya cakap tadi untuk dapatkan ID ni bukan automatik dapat. Tuan-tuan dan puan-puan kena apply. Contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan ada 5 pengarah dalam syarikat, kalau boleh takkanlah semua tuan-tuan dan puan-puan nak bagi ID kan. Mungkin 1 atau 2 sajalah. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kena isi borang. Okey, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan nampak tak borang saya ni? So ni adalah contoh borang hak capaian sistem Aidil. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan kena isi maklumat-maklumat dalam borang ni dan serahkan kepada BKKK. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan isi borang ni type lah. Sebab kalau isi guna tulisan tangan, kita takut nanti ada yang salah. Tu yang juga ada berlaku tersilap
masukkan IC ataupun nama ataupun email lah especially. Sebab kita kadang-kadang tak nampak, kadang-kadang J ke G ke kan. So itulah. So tuan-tuan dan puan-puan kena isi borang ni dan serahkan pada BKKK dan BKKK akan buat tindakan untuk create ID tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ini untuk borang tadi. Alright. Okay. So saya tengok chat sekejap. Kok ada apa-apa? Okay. Alright. Okay, ni adalah maklumat mengenai permohonan. So sekarang saya akan tengok kepada akses pengguna. Macam tadi saya terangkan tadi. Saya klik pada home dulu. Okay. So basically untuk permohonan lesen baru itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan perlu mohon melalui permohonan lesen baru pemberi pinjam wang, kemudian buat semakan di semakan status permohonan lesen baru. So ini hanya untuk yang tak ada lesen lagi. Okey, yang tak ada lesen dengan KPKT lagi. Tapi untuk syarikat-syarikat yang dah berlesen, dah berdaftar, dah ada lesen PW dengan KPKT, so mereka akan dapat akses. Tapi macam saya cakap tadi, bukan dapat akses secara automatik ya. Tuan-tuan dan puan-puan perlu apply untuk dapat akses ni dan KPKT akan create ID untuk tuan-tuan dan puan-puan. So bila tuan-tuan dan puan-puan akses ni nanti, contoh sekarang ni, okey, saya ambil satu contoh lah Saya masuk, akses. Untuk nak masuk tu, kejap. Nanti takut ada yang terlepas, saya tunjuk slow-slow lah. Okay. Untuk sesiapa yang ada ID, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik pada button ni. Okay. Yang ni, tiga di atas ni untuk mereka yang tiada akses di Ideal. Tapi mereka yang ada akses, mereka akan dapat akses ID masing-masing. Contoh saya sekarang ni, saya ada akses, so saya klik pada button yang last sekali ni. Akses pengguna sedia ada. Okay. Alright. So sekarang saya ambil contoh login. Contoh saya dah ada login ID. Okay. Okay, sebelum saya login lah, saya cerita sikit. Untuk tuan-tuan dan perempuan yang dah ada login ID, tuan-tuan dan perempuan boleh masuk login guna ID ni. Kemudian kata laluan ni sebenarnya apabila KPKT create ID untuk tuan-tuan dan perempuan akan terima email melalui email yang didaftarkan. Contoh tadi kan ingat tak saya tunjuk borang tadi? Dalam borang tu ada email. So make sure isi email tu betul-betul lah, sebab takut kalau tersilap isi kan. Contoh bukanlah tersilap, tulisan macam nampak macam J rupanya G kan. Tu kita akan tersilap type nanti. So sebab tu saya kata kalau boleh hantar borang tu yang bertype supaya kita tak silap masa create ID tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Alright. So bila tuan-tuan dan puan-puan bila KPKT dah create ID, BKKK lah, tim BKKK untuk lesen dah create ID tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan hantar tuan-tuan dan puan-puan akan dapat email. Okay? So dalam email tu dalam email tu akan ada kata laluan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh masuk gunakan kata laluan yang diberi. Okay, contoh saya ada kata laluan saya dah terima dalam email saya. Kemudian saya masukkan F. Ini cara bila saya nak masuklah. Oh, sebelum tu saya nak cerita juga pasal lupa kata laluan ya. Since kita dah kat luar ni, saya cerita sikit pasal lupa kata laluan. Kalau tuan-tuan dan perempuan mungkinlah ada yang tak terima kata laluan. So sebenarnya tuan-tuan dan perempuan boleh klik lupa kata laluan. Okay, klik lupa kata laluan ni, kemudian masukkan email yang tuan-tuan dan perempuan dah daftarkan. Okay, masukkan email, kemudian klik hantar. Selalunya bila tuan-tuan dan perempuan klik ni, tuan-tuan dan perempuan akan dapat email tu. Okay.
So bila dah dapat email tu, nanti boleh login lah guna email tu. Okay. Kalau sempat nanti petang-petang sikit saya tunjuk yang pasal yang ni, tapi buat masa ni sebab saya nak guna ID ni, so saya tak naklah kacau ID ni, so saya masukkan. Okay, password saya. Okay, contoh kan. So saya pun klik log masuk. Alright. So ini adalah PPW Putrajaya Sdn Bhd. Saya punya syarikat. Saya ada satu je lah. Sebab saya baru create kan. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada banyak syarikat sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan akan ada list lah kat sini. Okay. Ada yang, kalau tak silap saya, ada yang 5 syarikat, ada yang 3 syarikat, ada yang 10 pun ada. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada 10 tu, 10 lah list dekat sini. Okay. Right. Alright, so saya cerita sikit mengenai apa yang ada kat dalam bila tuan-tuan dan puan-puan dah login. Okay, pertama ni adalah dashboard. Kat sini, okay, sini adalah kita punya maklumat-maklumat mengenai sistem kita. Kemudian ini adalah nama tuan-tuan dan puan-puan yang login tu, yang didaftarkan tu, nama pengarah lah. Kemudian kita ada dashboard kat sini. Kalau klik dashboard kat sini adalah inilah yang tuan-tuan nampak ni. Kalau klik saya makan ni adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dah apply. So ini untuk bila tuan-tuan dan puan-puan dah apply lah. Nanti saya akan tunjukkan lah macam mana nak guna. Kemudian kat sini kita ada pautan. Ni kalau kita nak masuk pautan portal KPKT dan pautan ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh lah nak check nanti bila tuan-tuan dan puan-puan dah masuk nanti. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk juga. Sekejap. Kita ada juga kat sini maklumat profil. Okey, kat sini ada maklumat profil. So contoh kat sini saya klik maklumat profil. Okey, ni maklumat profil saya lah. Okey. Tapi kalau nak kemas kini pun boleh. Klik kemas kini. So contoh tuan-tuan dan puan-puan tadi dapat email kan. Dapat email password tu. Password tu susah nak ingat kan. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar password tu kat sini. Okey. Contoh saya nak tukarlah avatar saya kepada perempuan. So contoh saya dah klik ni, kemudian saya boleh juga nak masukkan password. Saya boleh pilih password lain kalau saya nak. Okay, kemudian saya boleh kemas kini password saya dan klik kemas kini. Okay, itu untuk tuan-tuan dan perempuan. Saya tak nak tukar sebab saya takut saya lupa password saya nanti. Okay, so tuan-tuan dan perempuan kalau nak tukar password dekat sini. Okay, ingat ya. Saya klik balik dashboard tadi. Okay. Dekat sini ya, kemas kini profile. So klik kat kemas kini profile. So tuan-tuan dan puan boleh masukkan. Sebenarnya kat sini pun boleh kalau nak ubah email ke apa. Okay, masukkan email. Lepas tu nombor KP memang tak boleh ubah sebab itu adalah ID tuan-tuan dan puan. Kemudian maklumat ni semua tak boleh ubah. So kalau tuan-tuan dan puan nak bubuh avatar dekat tuan-tuan punya ni, nanti kalau tukar, nanti avatar ni akan bertukar lah kat sini. Kemudian kata laluan juga tuan-tuan dan puan boleh ubah. Okay, ubah kata laluan kat sini. So bila nak ubah tu, klik je kemas kini. So saya tak nak. So saya klik je batal dan kembali. Alright. So ini basically adalah maklumat mengenai akses pengguna. Okay. Alright. So bila kat sini, ni akses pengguna. So saya terangkan pula mengenai dashboard. Okay. Dekat dashboard ni, macam saya cerita tadi, saya terangkan tadi, dekat sini akan keluarkan list tau. List mengenai syarikat dan mengenai organisasi tuan-tuan dan perempuan dan juga lesen-lesen yang tuan-tuan dan perempuan ada dengan KPKT. So contoh kat sini, syarikat saya adalah nama dia PPW Putrajaya Sdn Bhd. Kemudian ini adalah nombor SSM saya. Kemudian ini adalah alamat. So kalau tak silap saya, ini alamat operasi. Okay. So sini alamat operasi. Kemudian kita ada maklumat lesen. So ini adalah maklumat lesen yang aktif sekarang. Okay, contoh kalau tuan-tuan macam saya punya ni, saya punya tarikh lesen, ni saya baru create semalam. So saya punya lesen masih aktif lah. Bermula daripada 31 bulan 5 sampai 30 bulan 5 2023.
Okay. Kemudian macam mana saya nak tengok maklumat-maklumat lain. Ini adalah maklumat ringkas saja. So untuk tengok maklumat lain, klik pada butiran organisasi. Okay. Alright. So dekat sini, kita ada beberapa tab. Okay. Saya ada tab untuk maklumat organisasi, alamat organisasi, alamat maklumat pengarah, lesen, permit, dan transaksi pinjaman. So saya akan go through satu-satu kejap lagi. Okey. Untuk maklumat organisasi. Okey, untuk maklumat organisasi ni adalah maklumat mengenai nama syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian jenis syarikat iaitu kita bagi lesen pemberi pinjam wang lah, dan juga kod organisasi tuan-tuan dan puan-puan yang kita dah create dalam sistem kita. Okey. So semua ni adalah mengenai nombor SSM, nombor telefon, semua kan. Sekarang ni maklumat ni semua tak ada. Nanti boleh update. So tapi buat masa ni kita belum allow lagi. Kita akan buat, mungkin akan datang kita akan allow untuk tuan-tuan dan puan-puan update nombor telefon contohnya kan. Nombor telefon ke, kalau email syarikat ke, kalau ada URL lepas ni. So boleh update. Okay. Tapi buat masa ni hanya view dulu. Ya. Yeah? Sebab sebab kita tengah masih lagi dalam baru lagi, jadi sedikit demi sedikit kita akan upgrade nanti. So contohnya macam ni lah, kita akan upgrade untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh update sendiri. Okay, kemudian tab yang kedua adalah alamat organisasi. Alright, dekat sini saya ada dua jenis alamat, iaitu alamat daftar dan juga alamat operasi. Okay, macam yang saya buat tadi kan, ada dua. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan ada banyak, contoh sebelum-sebelum ni dah pernah tukar apa semua, akan ada banyak lah. Akan ada banyak, tapi hanya ada dua saja yang aktif, iaitu satu alamat daftar dan satu alamat operasi. Yang lain-lain tu dia akan jadi tidak aktif. Sebab untuk makluman tuan, butiran organisasi, alamat organisasi ni adalah tuan-tuan kalau nak ubah perlu dapatkan kelulusan daripada BKKK KPKT. Okay. So basically untuk modul tu kita belum develop lagi. Mungkin dia akan masa akan datang, ya kita akan develop, kita akan allow lah nanti boleh buat perubahan alamat melalui sistem ni juga. Tapi buat masa ni belum, masih lagi manual. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan kalau nak buat perubahan alamat perlu ke KPKT dululah, masih lagi secara manual. Okay. Kemudian tab yang ketiga adalah tab pengarah. Okay. Alright. So pengarah ni macam tadi saya dah masukkan nama dengan pemegang saham kan. Okay. So sebab sekarang ni saya ada dua je lah pengarah dan aktif lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada, kalau tak silap saya ramai yang ada, banyaklah pengarah dia. Dan mungkin ada yang tidak aktif juga, yang dah tarik diri semua. Kalau dah tarik diri, dia akan tulis tidak aktif lah. Okay. Kalau kita memang akan show semua pengarah yang ada dalam syarikat tu. Walaupun dah tak aktif, tapi kita akan remark lah dekat situ tidak aktif. Okay. Alright. Kemudian, okay, tab yang seterusnya adalah lesen. Okay, ini adalah lesen saya lah. So dia akan, dekat sini kita akan paparkan maklumat mengenai nombor lesen, tempoh lesen, kemudian bayaran yang kita dah terima daripada tuan-tuan dan puan-puan, kemudian resit dia pada tarikh bila. Sama juga dengan bayaran, terima pada bila dan resit pada bila, dan status dia kalau aktif lah. Okay. Untuk ni, part yang ni saya akan tunjuk nanti macam mana cara kita nak buat pembaruan lesen. Okay. Buat masa ni saya tunjuk yang ni dulu. Kita akan cerita, saya akan tunjuk pasal ini sajalah, maklumat mengenai display dia saja. Okay. Kemudian ni contoh ni lah. Kalau tempoh lesen ni kita akan ada berapa lama lagi lesen tu, tempoh lesen tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada juga yang kalau dah lagi 2 bulan dia akan tulis lah 2 bulan lagi. Okay. Untuk ni
nanti saya akan terangkan, kalau tak silap saya pembaruan lesen adalah petang kot. Nanti petang saya terangkanlah pasal lesen ni. Okay. Kemudian untuk permit. Okay. Dan kita klik pada permit. Alright, so sekarang saya tak ada permit. So kalau saya ada permit, dia akan paparkan lebih kurang macam lesen ni. Okay, dia akan paparkan nombor permit, kemudian tempoh permit saya, bayaran, resit dan status lah. So sekarang ni untuk sini tak ada. Nanti saya akan tunjuk kalau kita dah mohon. Lepas tu kita dah mohon kan. Kemudian kita nak tengok bila dah lulus apa semua, kita akan boleh nampak dekat sini. Okay. Kemudian tab yang seterusnya adalah transaksi pinjaman, di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu menghantar laporan penyata transaksi pada setiap tahun. Kan? Okay. So untuk tu kita kena apply lah. Contoh, bukan apply lah, untuk hantar lah. Sebenarnya untuk ni nanti saya terangkan secara detail lah. Macam mana cara nak hantar laporan penyata transaksi ni melalui sistem kita. Okay. Okay, basically saya dah terangkan secara ringkas lah mengenai sistem, mengenai dashboard kita, mengenai apa yang ada dalam ni. Okay, ada tanya, bagi permohonan pertukaran syarikat, adakah menggunakan sistem ideal ini? Okay, jawapannya tidak buat masa ini. Okay, untuk pertukaran syarikat ni perlu secara manual dulu. Okay, sebab sistem kita belum develop lagi untuk pertukaran syarikat. So akan datang, akan ada lah, hopefully. Okay, kita memang dalam perancangan untuk build modul-modul lain juga dalam sistem ideal. So buat masa ni hanya 5 modul ni dulu. Kemudian nanti kita akan tambah lagi. Okay, untuk sekarang macam saya terangkan tadi, pertukaran syarikat ataupun pertukaran pengarah ataupun pertukaran alamat, itu semua kita akan buat secara manual dulu. Masih lagi secara manual. Nanti bila kita dah develop dalam sistem ideal, kita akan war-warkan dan kita akan beritahulah tuan-tuan dan puan-puan, okay, modul ni kita dah ready. So kita akan upkan dalam server kita dan tuan-tuan akan boleh untuk apply melalui ideal, sistem ideal. Tapi buat masa ni masih belum. Okay? Kita buat sikit-sikit lah sebab kita pun tak ramai sebab kita develop ni secara dalaman. Jadi kita kena sikit-sikit lah, tak boleh lah nak buat secara banyak sebab kita pun kekurangan staff untuk buat semua kan, untuk buat secara semua modul serentak. Jadi kita buat sikit-sikit. So kita harap tuan-tuan dan puan-puan faham lah ya. Sebab kadang-kadang kita ni cuma sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya ada dalam 3 orang je yang uruskan untuk buat sistem ni. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersabar sebab yelah biasalah sistem kita sekarang ni masih baru dan mungkin akan ada error di sana, error di sini. So tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan pada kami dan kami akan cuba untuk settlekan semua isu-isu tu. Okay? Alright? Okay. Ideal, ada yang belum dapat ideal, ID ideal lagi. Okay, ya. Sebabnya saya rasa tim BKKK sebenarnya masih lagi sedang key in untuk create ID tuan-tuan dan puan-puan. So siapa yang belum dapat lagi tu harap bersabar, nanti akan dapatlah. Okay? Sebab kita juga dapat dapat maklumat ada juga yang tersalah IC ataupun daripada sebelum ni rupanya dia pengurus. So benda macam tu kita kena settlekan lah. So mana-mana yang lambat sikit dapat tu maksudnya mungkin dia ada special case lah, kita kena selesaikan dulu. Okay? Okay, ada yang tanya kalau ada 2 company yang sama, pinjaman wang berlesen tapi satu Sdn Bharad, satu lagi enterprise, boleh tak satu ID untuk 2 company? Boleh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan adalah
pengarah untuk dua-dua syarikat tu, yes, tuan boleh dapat satu ID untuk dua-dua company tu. Gunakan ID tuan akan dapat nampak dua company tu. Okay? Okay, I just log into system show only company profiles. Okay, nanti kalau siapa yang ada masalah macam ni, mohon untuk contact BKKK. Nanti kami tengok kenapa ada masalah macam ni. Okay, ada satu tanya, dua company tapi berlainan pengarah, boleh pakai satu ID ke? Dua company tapi berlainan pengarah, tak boleh. Tak boleh pakai satu ID. Kalau pengarah yang sama, boleh. Tapi kalau pengarah yang berlainan, tak boleh. Okay? Siapa yang belum terima ID, saya rasa harap bersabar. Mungkin tunggu sehingga hari Jumaat ni. Kalau masih tak dapat, dan contact balik semula. Okay? Sebab kita bagi masa lah sikit sebab kita dapat terima banyak permohonan untuk create ID tu. So, ambil masa sikit kita nak create ID tu. Tadi kita stop masa dekat dashboard. Saya tunjukkan pasal macam mana nak pasal dashboard ni kan. Kita nak tengok satu-satu pasal dashboard ni. Kemudian kita dah tengok butiran organisasi. Sekejap saya klik. Okay, kita tengok butiran organisasi. So kita nampaklah alamat organisasi semua ni, tab-tab ni. Tab-tab ni buat masa ni ini, tab-tab yang tuan-tuan dah boleh nampak. Dan yang tuan-tuan boleh buat, sekarang ni kita ada 6 tab dekat sini. Okay. So untuk tab 1, 2, 3 masih belum boleh buat apa-apa. Maksudnya tuan-puan hanya boleh check aja maklumat-maklumat yang ada dekat dalam tab tu. Okay, contoh macam ni, alamat. Tuan-tuan boleh tengok aja, view sahaja. Sama dengan pengarah. Okay, kenapa? Sebab untuk maklumat ketiga-tiga tab ni, ia adalah permohonan lain. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak ubah maklumat-maklumat ni, tuan-tuan dan puan-puan kena buat permohonan untuk dapat kelulusan. So sekarang ni kita orang, sekarang ni di KPKT kita baru develop untuk permohonan kat sini je. 3 ni. Okay, 3 tab ni. Contoh, okay, lesen, kita nak buat pembaruan lesen. Satu, kalau permit, kita nak mohon permit. Lepas tu untuk transaksi, kita nak hantar transaksi. Okay. So untuk buat masa ni, 3 ni saja yang akan tuan-tuan dan puan-puan pakai untuk buat sebarang permohonan ataupun hantar apa-apa kepada KPKT. Yang 3 lagi ni belum lagi. So kita akan buat di masa akan datang. Okay. Bila kita dah siap nanti, kita akan wawarkan pada tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. Okay. Buat masa ni, yang 3 ni, apa-apa yang melibatkan 3 tab ni, tuan-tuan dan puan-puan hanya buat permohonan secara manual dulu. Tapi untuk yang 3 ni, dah boleh dah. Okay. So sekarang saya rasa saya dah ada lesen. Saya tengok dulu kejap. Okay. Sekarang ni lesen saya. Okay. Ni lesen saya. Saya ada lesen, 1 lesen yang sekarang masih aktif. Dan lama lagi, ada 1 tahun, 11 bulan, 29 hari lagi. Saya punya lesen, tempoh aktif lesen saya. Okay.